Kertas Pandora, siasat saya untuk apa? Tengku Zafrul. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, mempersoalkan motif pihak yang mendesak supaya beliau disiasat ekoran pendedahan Kertas Pandora. Beliau memberitahu isu berkaitan pelantikannya sebagai pengarah Capital Investment Bank Labuan Limited telah diperjelaskan pada 4 Oktober 2021 berikutan laporan yang disiarkan Malaysia Kini pada hari yang sama. Tengku Zafrul berkata, beliau memegang jawatan tersebut dan menjadi pengarah kumpulan Kenaga Holdings mulai Januari 2009, namun melepaskan semua jawatan tersebut pada Jun 2010 setelah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Maybank Investment Bank Berhad. Jadi, sekarang ini ada sesetengah pihak desak supaya saya disiasat berkenaan pendedahan Pandora Papers. Soalan saya, siasat untuk apa? Saya dinamakan sebagai pengarah syarikat bagi kumpulan Kenanga sebab saya bekerja dengan mereka. Syarikat itu bukan saya punya. Lepas saya tak bekerja dengan kumpulan Kenanga, jawatan pengarah itu pun saya dah lepaskan, katanya, seperti dipetik daripada rakaman video yang disiarkan melalui media sosial hari ini. Pada 8 Januari lalu, Timbalan Pengerusi Gerakan Menuntut Malaysia Bersih GMMB Syarul Emarena mengesah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan terhadap 9 individu termasuk Tengku Zafrul yang didakwa terlibat dalam siasatan Kertas Pandora. Tengku Zafrul turut mempersoalkan sama ada GMBB mendakwa semua syarikat kewangan yang beroperasi di Labuan menjalankan perniagaan secara haram dan melanggar undang-undang serta mahu semua pengarah syarikat kewangan di situ disiasat oleh SPRM. Beliau mengingatkan mereka bahawa Pusat Kewangan Luar Pesisir Antarabangsa Labuan LIBFC ditubuhkan pada 1990 ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri keempat. Kena ingat ya, kerajaan sendiri yang wujudkan LIBFC dan menggalakkan syarikat Malaysia membuka syarikat di sini. Adakah mereka nak tuduh kerajaan menggalakkan aktiviti haram soalnya? Tengku Zafrul menjelaskan terdapat 940 syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan LFSA, termasuk 70 bank dan 237 syarikat insurans. Menurut beliau, sehingga kini bank-bank di Labuan memiliki hampir AS50 bilion aset dan syarikat insurans di Labuan mempunyai premium sehingga AS1.7 bilion. Adakah semua aset-aset ini haram? Untuk 2022 sahaja, syarikat-syarikat di LIBFC menyumbang cukai lebih RM1 bilion. Kalau ini semua aset haram, adakah kerajaan kutip cukai dari aktiviti haram? Soalnya lagi. Tengku Zafrul menambah, LIBFC juga adalah majikan kola putih terbesar di Labuan dengan lebih 9,000 pekerja bersamaan 20% daripada jumlah seluruh pekerjaan di wilayah persekutuan itu. Jadi, adakah semua orang yang bekerja di LIBFC juga terlibat dengan aktiviti haram? Kalau ya, ramailah orang Labuan kena berkas lepas ini, katanya. Sehubungan itu, Tengku Zafrul meminta GMMB menjelaskan kesalahan yang mereka ingin SPRM siasat kerana beliau ingin tahu. Perluas akta kekal kerajaan tadbir sehingga akhir penggal di peringkat negeri. Kewujudan akta untuk mengekalkan kerajaan mentadbir sehingga akhir penggal perlu turut dilaksanakan di peringkat Dewan Negeri DUN
bagi mewujudkan kerajaan negeri yang stabil, terutama bagi meyakinkan pelabur. Sambil menyambut baik cadangan itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Serani Mohamad berkata kerajaan negeri sedia mengguna akta sama sekiranya diluluskan di peringkat pusat. Katanya, ia penting khususnya bagi meningkatkan keyakinan pelabur untuk program pembangunan negeri selain terhadap kemajuan gerak kerja pejabat awam termasuk dalam menjayakan agenda sejahtera 2030 secetusannya. Kalau setiap minggu akan ada sahaja kenyataan yang mengatakan mereka ada sedikit lagi. Misalnya 3 lagi tanda tangan untuk SD akuan bersumpah membentuk kerajaan baru. Jadi, bila masanya pelabur hendak yakin kepada kerajaan sedia ada, tak kira langkah apapun, bagi tukar kerajaan sama ada langkah itu adalah rasional. Mungkin berlaku atau tak mungkin berlaku. Yang paling penting ialah semua langkah itu merencatkan program-program pembangunan khususnya dalam kalangan pejabat awam dan menakutkan pelabur. Katanya selepas merasmikan Konvensyen Perpaduan Peringkat Negeri Perak 2024 di Pejabat UMNO Perak di sini. Hadir sama pengurusi Pakatan Harapan PH Perak Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof serta beberapa pemimpin Kerajaan Perpaduan Perak membabitkan Barisan Nasional Perak dan PH Perak. Serani berkata, sekiranya akta berkenaan diluluskan di Parlimen, maka ia akan turut dilaksanakan di negeri-negeri termasuk Perak. Seperti beberapa akta sebelum ini termasuk akta anti lompat parti, akta perlembagaan _pindaan _03 2022, akta E1663, serta akta yang berkaitan dengan persempadanan kawasan pilihan raya. Kalau ia jadi akta peringkat persekutuan, ia semestinya akan turut dibawa ke Dewan Negeri melalui jadual ke-9 perlembagaan persekutuan kerana akta itu perlu diikuti yang sama seperti akta anti lompat parti. Biasanya kalau ia sudah menjadi perlembagaan, maka negeri kena ikut sama endos sokongan di peringkat DUN. Namun mengenai itu, panjang lagi perdebatannya untuk mengenal pasti pro dan kontra pelaksanaannya, katanya. Sebelum ini Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang juga pengurusi Barisan Nasional mencadangkan penggubalan rang Undang-Undang RUU Penggal Tetap Parlimen supaya pembentukan sesebuah kerajaan kekal sehingga akhir atau sebelum pilihan raya umum seterusnya diadakan. Sementara itu Mujahid berkata, penguatkuasaan akta anti lompat parti sedia ada serta akta hasutan 1948 sudah memadai untuk membendung segala langkah menukar kerajaan kini yang dianggapnya hanya sekadar bentuk sabotaj, biarpun tanpa kewujudan akta penggal tetap Parlimen. Kalaupun tiada, akta yang disebut tadi, kita sudah ada akta anti lompat parti dan akta hasutan yang mana perkara ini boleh dianggap sebagai dapat menjejaskan proses demokrasi berparlimen. Kini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah ada 157 jumlah sokongan ahli parlimen yang mana ia sebenarnya sangat stabil. Jadi saya tak faham kenapa isu-isu seperti langkah Dubai ini dibangkitkan, melainkan ianya hanya sekadar bentuk sabotaj politik untuk menakut-nakutkan pelabur luar.